大家好，我是老师。好，同学们，我们继续一起导读Sejarah Tingkatan 4的课本bab keempat。好，同学们，请翻开第107面，我们看4.4。好，4.4呢讲的是 penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak diserahkan kepada British. Perang itu menimbulkan berbagai reaksi daripada seluruh tempatan. Tentara di Sarawak. Setelah Perang Dunia Kedua tamat, tentera Australia mendarat di Kuching dan memperkenalkan pentadbiran tentera yaitu British Borneo Seal Affair Unit BBCAU pada 11 September 1945。好，二战结束过后呢，第一个登陆沙瓦的竟然不是英国的嘛，是澳洲等等的 Australia， 他们就登陆在古晋登陆，然后建立了一个军事管制 ，OK， 就军政府管制啊，就是 British Borneo Seal Affair Unit BBCAO。Pada tahun 1946, British kemudian memperkenalkan BMA di Sarawak pada 1 Julai 1946. Bini Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Perang ini mendapat tendangan hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak。好，我们知道啊，沙拉瓦呢，它之前呢，在二战之前呢，是 Brooke family 统治的。OK， 那个 White Raja 白人的那个王 Raja 就是 The Brooke family 啊，已经统治100年了。所以呢，一直到二战战败了过后呢 ，William Brooke 呢，他这个家族呢已经是没有能力再统治沙拉瓦，他就把沙拉瓦转交给英国人。可是呢，这个行动呢，就导致沙拉瓦的当地人呢就很大的反对。Oke, faktor penyerahan Sarawak kepada British. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan William Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Antaranya termasuk seperti yang berikut. Masalah pewarisan takhta. 好，一共有什么原因呢？导致 William Brooke 呢还要把沙瓦交给英国。第一个，继承者的问题。William Brooke tidak mempunyai anak laki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Sedangkan beliau semakin tua dan uzur. William Brooke ingin melatih anak satunya Anthony Brooke, anak Bertram Brooke untuk menggantikannya。好，首先 William Brooke 呢，他已经很老了，可是呢，他没有男生，还没有儿子，他没有儿子来继承他的王位啊，所以呢，他也不想把他的王位呢传给他的一个怎讲啊，一个侄儿样子了 ，Anthony Brooke。所以呢，这个是第一个问题，继承者问题。第二个 desakan kerajaan British pada 19 Jun 1944, pihak pejabat tanah jarahan mendesak William Brooke memberikan kuasa lebih luas kepada British untuk meluaskan kekuasaan di Sarawak. Dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jarahannya, British dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan lawan British di negara itu. Pada 12 Februari 1945, pejabat tanah jarahan memutus surat kepada William Brooke tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Akhirnya William Brooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British。好，第二个呢是英国的给他压力，英国给他压力讲呢，你快点把沙瓦交给我啊，就是英国要更大的权利在沙瓦。所以呢，在二战之前呢，其实呢，英国已经是叫 William Brooke 呢，就催他快点把他的权利呢转交给英国。因为什么呢？因为呢，英国他对沙瓦的那个怎讲，该案的他的财富啊，就流口水，我们想要得到这些财富，所以呢，他就一直叫他快点给我。最后呢 ，William Brooke 还是妥协了，就赞成把沙瓦转交给英国。第三个 masalah keuangan William Brooke menghadapi masalah keuangan untuk memulihkan Sarawak selepas seterusnya Perang Dunia Kedua. Ekonomi Sarawak terjejas, lumpur minyak musnah dan ladang getah juga terbiak. Kemudahan pendidikan, kesehatan, jalan raya dan lapangan terbang juga perlu diperbaiki. William Brooke yang mampu untuk membangunkan negeri Sarawak semula。好，第三个呢是财政状况 ，OK， 就是钱的问题了。啊，只要钱有问题的话呢，就很难去处理啊。为什么呢？二战的时候呢，就是百废萧条啊，全部呢油田啊，那个橡胶园啊都被荒废啊。所以呢，这个 William Brooke 呢，他已经是没有钱、没有能力呢重新发展沙瓦。OK， semasa Sarawak berada di tempat pentadbiran Jepun, kerajaan sementara telah diwujudkan. Pengurusnya ialah Bertram Brooke dan Anthony Brooke。Sementara itu, Oliver Stanley usaha tanah jajahan berunding dengan kerajaan Sarawak. Kerajaan sementara pada tahun 1944 untuk membolehkan British mengambil Sarawak. Namun begitu, Bertram Brooke dan Anthony Brooke menolak tawaran tersebut。哦，这边有一个特别的历史故事，就讲了日本占领沙瓦的时候呢，日本成立了一个临时政府。
OK， 应该是讲呢，这个临时政府呢，它是就是由 Bertrand Brock 跟 Anthony Brock 是主写的。OK， 那时候呢，他们就是应该是讲这个临时政府呢不是日本成立的，应该讲这个临时政府呢就是外面的类似流亡政府这样子。所以当时呢，英国呢他就跟这个临时政府呢就讨论，就希望能够得到沙拉瓦，可是呢这个 Bertrand Brock、Anthony Brock 拒绝。所以呢这边有一个很特别的，好像罗生门啊，到底是谁是沙瓦的真正的统治者啊？这边你看，这边又是 Bertrand Brock、Anthony Brock， 可是呢，这个 Winnie Brock 呢，他自己就是合法统治者，所以呢，这边呢就引起了继承者的问题。好 ，proses penyerahan Sarawak kepada British， penyerahan Sarawak kepada British melalui proses seperti berikut。好，这个是过程啊。Menjabat Perdana Jajahan mengutus surat kepada Winnie Brock pada 28 Februari 1945 untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall。Setelah tanah jajahan pada 24 Oktober 1945, British bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British。好，所以呢，beliau他在1945年10月的时候呢，他就赞成了把沙瓦交给 British 了，就是这个 Winnie Brock。Winnie Brock menghantar usaha pribadinya Gerard T. McBrien untuk mendapat persetujuan daripada ketua tempatan。他就去得到当地领袖的那种酋长的支持。Gerard T. McBrien pulang ke England bersama dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Winnie Brock bersetuju menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British。不然ini dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak。好，所以呢，他只是找当地的酋长的支持罢了，他竟然没有让沙拉瓦人民知道这个权力移交这件事啊，所以呢，这个肯定是人民肯定是不爽。Kemudian British mengarahkan Winnie Brock supaya mendapat kelulusan majlis negara dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu。好，因为政府呢，他就讲哦，你们一定要去通过州议会，以及要得到沙拉瓦人民的同意才可以转交这个权利。Kerajaan British menghantar 2 orang ahli parlimennya ialah James dan Blaise William untuk membuat tinjauan。好，这两个人呢，其实在上一篇有讲到，他们也是去过马来半岛去做tinjauan，去做报告。Mereka tiba di Kuching pada 2 Mei 1946。hasil tinjauan mendapati sebagian besar pribumi menentang penyerahan Sarawak. Orang Cina menyokong penyerahan Sarawak, terdapat juga penduduk yang tidak memahami maksud penyerahan Sarawak. Laporan Gamas dan Blaise William berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi。好，这边有几个 point。首先，沙拉瓦土族反对移交，反对权力移交。第二个，当地的华人支持移交，有一部分的人民啊完全不懂什么是移交。OK， 所以有3个立场。所以呢，这边呢，他就把这个医术呢带到去州议会那边投票。Majlis Negeri telah mengeluarkan ruang undang-undang penyerahan Session Bill。Keputusannya menunjuk bahwa golongan pro penyerahan menang dalam 19 undi， sementara 16 undi menentang。所以呢，总共是9比16。OK， 在州议会里面的表决呢，有19个人赞成，16个反对，所以呢，通过移交。Darab Sarawak sebagai negeri naungan British dimasukkan Sarawak disah sebagai tanah jajahan British。pada 1 Julai 1946 hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching。好，就是因为这个表决呢，所以导致本来沙瓦呢是英国的属国啊，还是属国吧之前，所以现在直接不是属国了，直接变成直属的殖民地啊，直接被英国管了。OK， 更加惨。好，4.5 reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak。好，什么反应？Penyerahan Sarawak mencetuskan 2 reaksi yang berbeda， yaitu golongan yang menentang penyerahan Sarawak dan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak。有2派人，一个是反对到底的反对，一个呢就是同意的赞成的。Faktor menentang penyerahan Sarawak， golongan yang menentang Sarawak ialah antara dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah。golongan ini menentang disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti berikut. 1. Tindakan Winnie Brock bertentangan dengan penembakan 1941 年。Prinsip ke-8 dalam penembakan 1941 menyatakan bahwa pemerintahan sendiri akan diberi kepada rakyat Sarawak。Menurut penembakan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentapir negeri mereka sendiri. Namun begitu, tindakan Winnie Brock menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Beliau menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapat pemerintahan sendiri seperti yang dimaksud dalam penembakan ini。好，为什么反对呢？第一个呢，他们认为这个 Winnie Brock 啊，他自己违反了1941年的宪法。好，在1941年宪法呢有提到呢，就是沙拉瓦统治呢会慢慢的转交给沙拉瓦的人民，沙拉瓦人民呢他们会被并并，就是有人会指导他们呢如何管制自己的州。可是呢 Winnie Brock 呢他就完全把英国就把沙拉瓦交给英国后呢，他就否决了 Menafikan， 否决了沙拉瓦人民的权利。
OK， 所以这个是 Winnie Block 他自己食言，他自己不守承诺。Winnie Block mengetepikan surah wasiat Charles Block. Winnie Block telah membuat keputusan tanpa membincang dengan raja muda Anthony Block dan tuan muda Bertram Block. Golongan menentang pilihan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Block supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah。这边呢就是继承者问题啦。这个 Winnie Block 呢，他没有跟 Raja Muda 就是 Anthony Block 就是 Raja Muda 就是人家一个王子，也是段 Muda 一个公子，所以这两个也是属于 Block family 的。所以呢，这个 Winnie Block 呢，他没有跟这两个他的自己人啊，这是他的侄儿，就是讨论沙漠的前途。所以呢，人民反抗呢，是因为呢，如果布洛克家族去统治的话呢，他们争取独立呢会相对简单的多所以呢，向布洛克家族争取独立呢，肯定是容易过向英国人争取独立嘛，对不对？因为布洛克家族只是一个家族罢了，一个 family 罢了，而英国呢是一个很大的国家。第三 ，Gerard T. McBride menggunakan muslihat。Gerard T. McBride menggunakan bukan muslihat dalam tekanan, desakan, bujukan dan sokongan untuk dapat persetujuan daripada ketua tempatan。这个呢 ，OK， 这有点像那个Union 这样子所以Union 也是一样，他们用了一些手段去欺压 ，OK， 去欺压、去强迫、去骗那些地方的酋长呢，就是同意 ，OK， 所以呢手段呢是一模一样的，所以这英国人就是他们就各种手段来得到他们的权利，就是用穆斯利哈就是一些阴谋、一些手段。OK， 好，怎样反呢？bentuk penentang berikut tempatan. Golongan yang menentang belahan Sarawak mengajukan berbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap belahan Sarawak kepada British. 两个反抗，第一个呢是mengadakan persidangan开会。Johari Anam dan Sarkawi Osman mengajukan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan daripada seluruh Sarawak. Konklusi persidangan ialah Johari Anam. Objektif persidangan ialah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai. OK， 每一年的，怎讲每一个7月1号他们要抗议 demonstrasi kerana menentangkan penyerahan Sarawak kepada British。所以呢，他们是开会呢就讨论了每一年的7月1号每一年setiap 1 Julai 就是要去抗议、去示威。Pertemuan yang menyertai persidangan adalah berikut bergerak Pemuda Melayu PPM, Barisan Pemuda Sarawak PBS, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS, Persatuan Melayu Miri, Persediaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putra， 这也是加入的团体。第二个呢，直接示威了，他们adakan demonstrasi 就是示威。Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama diadakan ketika kekerangan Gubernur pertama Sarawak Charles Allen Clarke di Astana。所以呢，第一任的总督一来的时候呢就示威了，所以呢就是跟马来半岛情况一样Gubernur一来就马上示威。Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Padighi Abang Haji Adilah. Pagi ini disertai oleh 16 Persatuan Melayu PKMS mendesak British untuk dari Sarawak. Antara kata yang ditulis termasuk kami membantah dengan segera spekulasi atas tindakan Blok menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggris。我们反对，到底我们反对布洛克把英国交给反对布洛克把沙瓦交给英国殖民者。Sarawak adalah hak kami， Sarawak 是我们权利。Bukan kolonial dan no section 就反对各浪意思啦。Sepanjang proses anti penjajahan sedangkan di pokok perahu dia jadi。所以呢，这个就是一些示威，在西部也是有示威。然后呢，接下来就是干jawatan beramai-ramai， 就是罢工或者是大规模的辞职。OK， 大规模的辞职。British menjadi pemimpin anti penjajahan terdiri pada pegawai Perkhidmatan Awam dan Cikgu dan guru. British bertindak mengeluarkan Perkilian Nombor 9 1996 sekiranya menaik pada bulan Desember 1946 melarangkan pegawai awam menyertai pergerakan anti penjarahan。英国知道了很多公务员包括老师他们出席，他们去加入这个反移交的这个行为，这个行动，所以他就出了一个文告，一个条规，是了禁止公务员参加反移交的运动。结果呢 pada 2 April 1948 seramai 409 orang angkat tangan pelajar meletak jawatan， 所以呢400个公务员辞职。Ketangan yang meletak jawatan termasuk guru serta petugas Depo, Telegram, Jabatan Marine, Kastam, Bapeten dan Kesehatan. Menciptakan Jabatan Tanah dan Pokok, Jabatan Kerjaan Raya, Pompa dan Bendahara. Seterusnya seramai 56
Pelajar Maktab Guru Melayu Sarawak bertindak menamakan pengajian sebagai bantahan terhadap Pekeliling nomor 9。除了400个教职员啊，400个公务员之外呢，也有56个学生，就是实训的学生呢，他们直接就毕业了，我们不要读了 ，OK， 就算是一个抗议。好，就是抗议活动在附近的。好，第4，女性也反对bantahan golongan wanita。golongan wanita menentangkan hebat penyerahan Sarawak ialah Cikgu Lili Abiwan PKMS, Haja Sibat Tuanku Osman Dayang Fauzia dan Cikgu Ajiba Abo. Ibu diketuai oleh Cikgu Lili Abiwan telah pergi ke rumah pajak untuk mengadakan kempen kesetaraan. Mereka sanggup mengumpulkan massa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentangkan penyerahan Sarawak. Cikgu Ajiba Abo mengetua kaum wanita untuk menggabung tenaga dengan gerakan yang diberangkat dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak。好，女性也是出来啊，女性不要看成女性的力量啊，这有几个女性很出名啊，就是 Lily Abiwan， 她是去到常务呢跟当地的土著讲有关这个，让我们觉醒，那一起去对抗这个移交，这个沙瓦移交的这个事情。第5个，我们那个阿巴是报纸。Gerakan anti perayahan 就是反移交呢运动呢mendapat tenaga baru apabila Abad Utusan Sarawak ditepikan dalam bulan Januari 1949. Utusan Sarawak digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Pengarang menggunakan kritik yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Misalnya ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke dari bahasa Masuki Sarawak pada 19 September 1949. Artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949。好，这边你发现那个年份啊，1946年开始了，到1949年啊，他们还是反对，就讲呢，沙拉瓦反对这个移交啊，其实没有像半岛那么成功。半岛呢，其实呢，在1948年呢，他们就人员呢就直接废除了。所以，可是呢，沙拉瓦呢，到1949年他们还在反对，就讲呢，这个反对运动呢。不像半岛呢这么成功能够逼英国人妥协。好，甚至英国人呢他才menyekat这个 Anthony Brooke 呢来进入沙拉瓦。所以在报纸呢他们就讲呢英国政府呢只是欺骗百姓，他们是骗子，menipu rakyat。好，这边是这位女英雄Cikgu Lily Abiwan Ketua Kaum Ibu Demonstrasi Kaum Ibu。好，这个是妈妈们呢他们也加入反抗或反对这个移交沙拉瓦给英国，在1947年。第6个, menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu menghantar surat kepada British di London mengatakan pandangan mereka terhadap penjelasan Sarawak. Pada tahun 1949, BBS telah menghantar referendum， 就是类似referendum 是公投意思，memasukkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British Clement Attlee dengan sayang kepada Cabinet. Anthony Brooke kemudian menentang penyerahan melalui sistem perundangan. Beliau membuat rayuan di Privy Council pada 16 Julai 1946. Anthony membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi Brunei, dan begitu rayuan tersebut telah ditolak。好，所以呢，这边有讲写信 ，OK， 写信到伦敦写给英国政府呢，我们要反对。写信其实好像没有什么效啦，因为英国本身就是坏人来的，你写信给坏人做什么？反对啊，反讲反。所以他写给英国政府呢，英国的首相啊，英国首相应该是。也是做不到东西了，因为本来就是英国就是要占领你们啊，你谁给我做么啊？所以呢，这 Anthony Brooke 呢，就是布洛克的一个家族一个成员呢，他其实是帮沙瓦人的。他呢通过怎样讲啊，就是我当立法的那个力量呢，来反抗这个反移交。所以呢，他甚至呢在文莱的最高法院呢去上诉了，可是呢他的那个软元被多了，就被拒绝了。menumpuk kumpulan rukun 13。好，kumpulan muda dan dalam gerakan anti perayahan menumpukan rukun 13 pada 20 Ogos 1948. Rukun 13 ditubuhkan secara sulit oleh para pemimpin pergerakan Pemuda Melayu PDM di Sibu. Kumpulan ini dipimpin oleh Awang Ramli, Mosyidit Sidik Bujang Suntong. Sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu Sarawak. Satu masyarakat sulit diadakan untuk membunuh Dukhan Stewart pada 3 Desember 1949 di Sibu。好。通过很多方法一直上街示威，反对，写信、写文章在报馆上，很多方法没办法直接成立一个刺杀组织。OK， 一个呢就是一个没有办法的办法了，一个非正常手段了，就是成立一个公布rukun 13，他们目的就是要消灭所有英国的高官在西部所以他们甚至呢开会讨论要如何去刺杀这个 Dukhan Stewart。OK。
Peristiwa Sungkit Bedara 就是终于发生了一件悲剧了，一件血腥的事情。Okay, Rosli Dobli adalah pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam Stuart Tukan Stewart dan seminggu kemudian Tukan Stewart meninggal dunia di Sarawak di Hospital Singapura。好，这位英雄呢 Rosli Dobli， 他呢是争取沙瓦独立的英雄，他呢就是去刺杀那个 Stuart Stewart， 就是英国在这边呢第二任总督，就是英国在沙瓦的第二任总督啊，就是最大的在沙瓦英国代表总督，所以他刺了还刀，然后呢这个卢根呢就一个他就死了，所以 Peristiwa ini dikenal sebagai Sungkit Bedara，OK 就是流血的 Sungkit， OK 好，所以这个就是好像就好像革命了那种革命的事件呢，就是为了争取独立的一些革命分子，他们就刺杀那个讲那个帝国主义者。OK， 很多这样的事情发生了，是一个对的。Pemenuhan Tugas Dewan memberikan kesempatan kepada British menindas gerakan anti-penjajahan. Pada 6 Desember dan 7 Desember 1969, British menuntut pejabat PPM, PKMS, PBS 的angkatan semangat Anas Negeri Sarawak。因为这个事情过后呢，英国呢，他直接以这个事情呢，在作为一个机会呢，来把这些反移交运动的那些组织全部给关掉，比如这几个把它关掉，就借机关掉。好，后来Anthony Brook 还出来讲话了 ，merayu semua persatuan anti penjarahan supaya menghentikan usaha menentang penjarahan pada 5 Februari 1951. Rosli Dobli, Moshidi Sidi, Awang Ramli dan Buya Santo akhirnya dikena hukuman gantung hingga mati serta tidak bersalah。好，所以呢，这个 Anthony Brook 他就讲了啊，不要用暴力来对抗了 ，OK， 所以停止任何的反抗移交的行为。所以已经过了几年了，过了5年了咯，1946年开始反。到1951年还是反，没有成功，所以沙瓦呢根本就是没有成功到，所以甚至呢这些英雄这些烈士啊，全部被处死，被hukuman gantung hingga mati就被吊死了。Anggota rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara， 一些其他的成员呢被抓了，被关监了。Gerakan anti-penjara Sarawak menemui kegagalan， 所以呢这个反移交运动呢就失败了。Walau bagaimanapun gerakan tersebut memberikan keseluruhan dan membangkitkan nasionalisme dalam kalangan berbagai tempatan， semangat tersebut membawa peluang parti politik di Sarawak， 所以虽然失败了，可是呢，这运动呢也是激起了民族主义 ，OK， 精神民主主义，也到后来呢也带来一些政党的成立 ，OK， 好，所以呢这个是当时一件非常英勇的一个事件了 ，OK，Peristiwa Sungkit Bedara。好 ，reaksi penduduk menyokong bela Sarawak。好，在Sarawak有2派，一派是反对的，另外一派呢是支持。好，为什么支持呢？Di sebaliknya pendengar terhadap bela Sarawak, terdapat penduduk menyokong bela ini. Kumpulan penyokong ini diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Abang Haji Sulaiman. Terdapat beberapa faktor menyokong bela Sarawak itu untuk memajukan negeri dalam pemerintahan serta memberikan peluang bekerja dalam keadaan awal。所以呢，他们有2个 point， 一个呢，如果给英国直接管的话呢，可以更加的发展它的州，发展沙瓦州，甚至有一些就业机会会更多。毕竟英国嘛，是不是？英国若比布洛克家族来讲的哪一个比较好但是英国是有更多的人力啊，更多的科技啊来发展你的州，同时也会提供更加的那个就业机会。好，第一个 memajukan negeri。好 ，Alis Majid Negeri Datuk Bandar Abang Haji Mustafa mengatakan bahwa selepas perang negeri Sarawak mengalami banyak permusuhan. Beliau ini mendapat memajukan Sarawak dalam berbagai aspek dalam politik, hubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak。好，所以呢，这个一个州议员啊，他认为用英国来管呢是好的，因为呢，在2战过后啊，其实整个沙湾呢是遭到很大的毁灭，就是百废待兴啊，就是全部破坏到完了。所以呢，如果英国接管了沙湾的话呢，会在政治啊、交通啊、贸易啊、农业啊、教育啊、卫生啊都有提高到沙湾的生活水平，所以这个是他的观点。memajukan pendudukan tempatan， 好，甚至能够让当地人呢有更好的生活。Golongan pro penjarahan menemukan Young Malay Association YM untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial。pertumbuhan yang untuk membantu orang Melayu membentuk 就是比较落后的一些马来人dan ketinggalan dalam berbagai aspek。Kalau YM menjurus dalam bidang pelajaran agama dan sukan， pertemuan ini menemukan cawangan disebut Kelakar dan Miri。好，他们就成立一个组织，叫年轻马来人组织，就是帮助一些比较落后的马来人呢，他们在学业上啊，在宗教上或者在体育上呢有些帮助了。
所以呢，不管是这些，还有经济上跟社会上 ，OK 也帮助那些比较落后的马来人。好，第三个 point memberikan peluang pekerjaan dalam kepada awam， 所以呢，提供更多的就业在公务员体系里面 ，OK， 公务员体系penghormatan awam。Pertama golongan intelektual di Sabah diberikan peluang untuk isi jabatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan judera. Maka ini British akan memberikan taraf pekerjaan sendiri kepada Sarawak。好，所以呢，英国还提供很多一些公务员的职位，比如律师啊、医生啊和工程师。所以呢，其实英国呢，它也会，其实还是让沙瓦呢有一个类似的自治的那个 status 自治那个状态，就是 Kerajaan sendiri。所以讲呢，英国虽然把沙瓦当殖民地呢，可是英国它也是让沙瓦呢自己管自己，算是一个自治区样子。Bisa menjaga Sabah dan Jaya. Langkah tersebut menggambarkan rancangan besar British dalam Melayu Singapura dan wilayah Utara Borneo。主要沙巴telah menciptakan reaksi bentuk yang kuat dalam bentuk。好，现在这个就是整个总结，对英国的一个大计划，就在半岛、新加坡跟北婆罗洲都是开展同一个计划。好，所以讲完了这个沙瓦，这4.6。Penyerahan Sabah kepada British。Setelah tentara Jepun menyerah British Military Administration diperkenalkan di Sabah, kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentara Jepun pada 28 September 1945. Manakala sedangkan pada 19 Oktober 1945, BMN diketuai oleh CFC Makassar. BMN berusaha mengembalikan keamanan dan ketenteram negeri。好，所以一样啦，全部一样，跟半岛跟沙巴都一样，所以沙巴也是一样。日本投降呢，就马上成立了这个 British Administration British Military Administration 就是英国的军政府管制。你看啊，沙巴情况比较特别的，他们好像很开心的嘛。可能 BMF 把什么的干了，抵不打 ，OK， 他们就是很开心咯。就是这英国军人呢，就跟沙巴的孩子呢，就会打成一片。这个是也是 BMF 的军人在拉布安。faktor penyerahan Sabah di British。OK， Syarikat Borneo Utara British SBUB menandatangani satu perjanjian dengan British pada 20 Jun 1946. Sabah kemudian menjadi dalam jajahan British. Sebenarnya Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran akan ditadbir oleh seorang governor yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Governor British pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining。所以呢，英国在3个地方有不同的那个怎么讲啊？2战之前呢，半岛是英国有那种马来属邦、马来联邦还有殖民地嘛，是不是？沙巴有什么布家族，而沙巴呢是这个公司来的，就是北婆罗洲特许公司。所以在2战过呢，他们就签名了，他就直接把沙巴交给英国政府了。第一个什么原因 ？Memenuhi kepentingan British 就是满足了英国的利益。Perdana Menteri Britain Clement Attlee ketika ini sedang menjelaskan soal pemberian kepada Sri Lanka, India dan Burma。Sebenarnya itu Sabah merupakan sebuah negara yang berpotensi menggantikan jalan tersebut. Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi British。当时2战结束印度次大陆就是斯里兰卡、印度跟这个缅甸呢，他们人民开始呢争取独立了。所以呢，英国就大英帝国呢，他们开始走下坡，因为很多殖民地呢陆陆续续争取独立。所以呢，这个英国政府他觉得沙巴呢是一个能够取代这3个地方的一个殖民地，所以呢，而且沙巴有很多天然资源，所以呢，就算印度独立了斯里兰卡独立了，或沙巴至少还是英国的，所以英国至少没有损失太多，因为他们还有沙巴。第二个 meneruskan dasar British dalam hubungan luar semasa pemerintah SBUB Sabah menjadikan negeri naungan British menguasai hubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Dan ini mendorong SBUB membuat keputusan menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1946。一样的延续英国的外交政策，所以呢，在 SBUB 统治时候呢，沙巴其实也是英国的属国，就是英国的保护国 ，OK， 跟我们那个沙巴一样所以呢，没有分别了，所以呢，外交跟那国防还是由英国管制的，所以呢，只是延续过去的一些政策。第3个也是一样，kewangan， 马上kewangan，所以跟那沙巴一模一样的。OK， sebelum meninggalkan Sabah, Jepun telah memusnahkan Jazatan, Kuta dan Sandakan。Kerusakan ini memerlukan kos yang besar dan dia mampu ditekan oleh SBUB bagi membangun Sabah. Pihak serikat bersetuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana。所以呢，在2战的时候呢，日军呢已经破坏了这个坚实登，就是 KK， 巴基纳巴鲁的坚实登、布达跟沙拉干这3个地方呢被摧毁了。所以呢，这个公司北婆特许公司 SBUB 呢，他们已经没有钱发展沙巴，所以他们只好就把沙巴交给
英国因为kekurangan dana 没有钱。好，这个是一个照片，就是被炸了，然后呢也是被日军炸了。好，Pilihan Sabah Gabiti disebabkan oleh beberapa faktor. Oke, seperti pemulihan personal akibat kemusuhan dan Jepun dan kepentingan British di Sabah. Hal reaksi penduduk tempatan terhadap Pilihan Sabah. Pilihan Sabah Gabiti pada 15 Julai 1945 tidak mendapat pertengahan daripada rakyat tempatan di Sabah. Disebab oleh perkara berikut. 好，首先呢，沙巴跟半岛跟沙巴完全不同啊。沙巴呢根本就是没有任何抵抗 ，the other 本能啊没有反抗。So British menindas kegiatan. 好，为什么呢？第一个，英国政策 British menindas kegiatan bersatuan 就是呢，英国呢就是阻止那种结社的那种活动。Menurut Sabah itu berbagai etnik yang berbeda dari aspek bahasa, budaya dan sistem pencernaan, pertemanan dan kegiatan ekonomi. Kerana menyukakan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan semua etnik dalam satu benar-benar. 好，所以呢，沙巴呢比沙巴更复杂，沙巴有很多族群，不管在语言上啊、文化上啊、信仰上啊等等，很多各种各样的族群很复杂，所以呢没有一个统一的一个领袖，一个统一的组织来统一全部领袖。好，bagaimana terdapat persatuan yang menumpuk seperti persaudaraan Sabah, Hena, Sabah, Kapas, dan persatuan kebangsaan Melayu di Sabah dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gan, dan Abu Bakar K. Ahmad. Selain itu terdapat juga Barisan Pemuda Sabah Parik yang dipimpin oleh Mantu Muhammad Syarif, Iman Suhaili Yakut, Serunji Yakut, dan Zulkifli Abang Abdul Hadi。好，当然还是有一些人呢，他们就是有成立一些组织呢来团结，不过都是一些马来组织比较多啦。OK， 这有几个一些人物可以看一看。Pada awalnya organisasi ditubuh untuk membaik keadaan ekonomi dan pendidikan kaum Putra. Kemudian pemimpin persatuan bergiat aktif membangkitkan keselamatan berpolitik dalam kalangan masyarakat tempatan. British Party 本高 pemimpin ini akan membukakan kedudukan mereka di Sabah。一开始呢，这些组织啊，只是为了提升经济跟一些政治的权利吧，在土著方面。后来呢，英国 Party 为什么也是担心这些领袖的，好像影响越大呢，会威胁到英国的地位。Bagi menumpukan nasionalitas British bertindak secara halus menawarkan kegiatan menaikkan pangkat ke ahli besar ini. Selain itu, British memintakan ahli dan pemimpin aktif dalam gerakan yang bersatuan kepada lain. Karena berbahasa ini akhir menjadikan lemah kerana mengalami masalah keuangan dan kekurangan pemimpin dan perolehan. 好，英国呢，他们也是很聪明啊，他用软的，用硬的。首先，为了瘫痪这个民族主义运动呢，他们就直接把一些领袖呢升职，给他们升职啊，就是把他变成自己人。给他们升职来干交来到邦嘎另外一些领袖，他直接把他赶去别的地方啊，就把他放去别的城市，所以呢，久而久之呢，这些团体呢就没有领袖啊，就慢慢的就衰落了。好，这边呢是一些领袖啊，这些领袖呢，他们被英国呢做什么东西呢？就是你看到一些是被送去读书，给不到干戈就是呢。被政府呢收编了啊，就跟政府做工了。好，这个呢就回了印尼，就搬去拉布安，这个加入了一个团体。好，我讲一个，给我多5分钟。好，东姑诺丁，这是另外这3个人呢，他们也是一样嘛。第一个被搬家到杰斯登，然后呢又有工作做了而且呢在这边呢又回去马来半岛。这个也是搬去坚持的，这个搬去散达干。总之呢，有些就被搬家了，有些就给了他们工作做。久而久之呢，全部那些反抗的那些领袖呢，都慢慢的就不再反抗了。OK， 所以整个运动呢就开始衰落了。好，第二个menggerakkan peluang dalam pentadbiran甚至呢有些人就是 menggerakkan peluang untuk kepada penduduk tentang memiliki dia di dalam bidang pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat。好，所以呢，英国呢，它也甚至有怎样讲啊，限制一些机会，让他们涉及在行政这边，所以呢，导致呢，沙巴人呢，他们就少一些经验去管理，去学习英国的那个官僚体系。Kepentingan sosial ekonomi penduduk tempatan. Banyak Sabah diangkat sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran memajukan bidang perdagangan dan meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk ingin melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British。所以呢，你看啊，在沙巴的角度呢，他们就觉得
把沙巴交给英国呢，其实是一个机会呢，来发展他们的经济、他们的商业活动，然后提高他们的那个贸易的网络。所以呢，他们认为啊，移交呢能够发展沙巴州，所以啊，很多人呢就不愿意反这个沙巴啊。所以呢，这个沙巴是比较独特啊。沙巴呢不像沙拉一直反到要杀的那种，而沙巴也不像马来半岛，也是很多示威啊，到处示威。所以沙巴基本上呢就是很和平啊。Biarlah Sabah kepada British tidak mendapat seberang penahan daripada penduduk tempatan karena mereka tidak memahami tujuan bela tersebut。当然呢，这边呢讲到了沙巴人不明白为什么什么目的 ，OK 啊？为什么要移交？Hal ini disebabkan dasar British menindaskan kesadaran nasionalisme dalam kalangan anak watan gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British mengenalkan gelanggang kerajaan sendiri di Sabah。所以呢，因为呢，英国呢，他们就一直压迫沙巴的民族主义，就导致呢，沙巴也没有去反，直到呢，英国呢让沙巴自己自治的时候呢，沙巴呢才开始有民族主义的诞生。OK， 所以讲到尾呢，英国是让沙巴人自己有那个自治的那个意思。OK， 所以英国其实还没有完全很压迫大家，他最后呢还是让当地人啊的Raja Ampat Sendiri自治。所以你自治过后呢就可以独立了 ，OK？ 好，这一个。Gerakan pendudukan tempatan memantau pelaksana kerasa Union di dalam Melayu dan gerakan anti penjajahan di Sarawak kepada British mencetuskan impang berbeza. Gerakan menentang Melayu Union berjaya mencapai malamatnya, sementara penjajahan Sabah kepada British tidak mendapat pendengar atau penahan dalam kalangan pendukung tempatan. Dasar British terdapat peran dalam Melayu, Sarawak dan Sabah menyebabkan bergelombang kebangkitan nasionalis untuk membebaskan rakyat daripada belenggu penjajah。好，所以呢，这个是总结了，就讲了，好，不同的地方他们反抗的结果也不一样，所以呢，反抗马来联邦呢，马来联邦呢是成功的，可是呢，沙拉瓦不成功，而沙巴根本就没有反抗 ，OK， 所以呢，有3个不同的成果，就是在半岛 ，OK， 当然马来有半岛是成功 ，OK， 沙拉瓦反移交不成功，沙巴根本没有什么反抗 ，OK。所以呢，这个是3个不同的结果。可是后来呢，当然久而久之后呢，慢慢的这3个地方呢，出现了另一波的民族主义的思潮的话呢，最后呢就一起迈向独立。所以呢第4课呢讲到这边了。所以下次呢我会继续讲第5课。OK， 好，再见，拜拜。